Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sains tahun 6. Jadi, kalau tadi kita dah lakukan 3 uji kaji untuk segmen kali ini, cikgu. Bagaimana pula? So tentu kita nak tahu lagi apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma yang membolehkan mikroorganisma bertumbuh. Jadi, faktor seterusnya ialah kehadiran nutrien. Okey. Penyataan masalahnya ialah adakah kehadiran nutrien mempengaruhi keadaan cecair. Okey. Jadi, seperti biasa, Ifan perlu ke papan untuk melengkapkan hipotesis kita. Ifan perlu ambil masa sedikit untuk fikirkan, Ifan. Okey, boleh. Izinkan saya, cikgu. Ya, Ya, silakan. Untuk yang pertama, kita akan melihat kepada kehadiran nutrien. Jadi, hipotesisnya adalah, Ifan akan tulis dulu di sini. Okey, maafkan saya akan tukar dulu. Nampaknya Dawat tidak kelihatan di sini. Jadi, kita tukar pennya. Okey, kehadiran nutrien adalah perlu untuk apa, rakan-rakan semua? Perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma, cikgu. Okey, kehadiran nutrien adalah perlu untuk, jadi kita akan buktikanlah sama ada hipotesis ini benar ataupun tidak. Jadi seterusnya kita perlu lengkapkan juga pemboleh ubah manipulasinya, Irfan. Okey, jadi yang pertama yang kita manipulasikan adalah perbezaan ni, cikgu. Jadi di sini kita boleh jawab kehadiran nutrien. Okey. Dan untuk pemboleh ubah bergerak balas, Kita nak tengok apa keputusan kita dia. nak melihat kepada keadaan cecair tu, cikgu. Ya, keadaan cecair itu Okey. macam mana? Keadaan cecair. Okey. Dan yang dimalarkan ialah perkara yang apa murid-murid? Yang Yang sama. Jadi Okey. dalam ni apa yang kita perlu samakan? Kalau Ifan cakap tempat uji kaji, boleh, cikgu? Tempat uji kaji. Ya, kita letakkan kat mana nanti? Kita letakkan di atas meja. Ya, betul. Baik. Kejap, Ifan. Sebelum tu, saya tanya. Kalau kita nak malarkan jenis cecair, boleh ke tidak, Ifan? Mestilah boleh. Kenapa pula boleh? Tak boleh. Sebab itu yang kita manipulasikan. Kita manipulasikan. Tak sama kan? Tak sama. Okey, tulis. Okey, Ifan. baik. Dimalarkan ialah Tempat uji Kaji. kaji. Ifan letak kurungan boleh, cikgu, atas meja. Okey. Ini murid bijak ni. Jadi lebih daripada yang kita minta. Kita bagi tahu terus. Okey, baik. Okey, baik. Jadi sekarang ke meja untuk kita lakukan uji kaji. Jadi, yang pertama, Baik. Ifan nak letakkan apa, Ifan, dalam bekas yang pertama? Yang pertama, Kita labelkan dulu lah, labelkan dulu. Okey. Ini yang keempat. Yang pertama, Ifan nak letak susu, cikgu. Okey, biar murid-murid di rumah dapat tengok. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, Ifan akan letak pula air mineral. Jadi, Ifan labelkan dulu di sini. Okey, baik. Di antara dua jenis cecair ni, Ifan, yang manakah mempunyai nutrien? Yang mempunyai nutrien adalah susu, cikgu. Okey, susu. Jadi, kita tuangkan dahulu ke dalam bekas yang pertama. Baik, yang A dulu. Kita masukkan susu. Penuh ke, cikgu? Separuh pun boleh. Okey. Sedap pula bau susu kat sini. Ingat, murid-murid dilarang makan jika berada dalam bilik sains. Jangan. Untuk uji kaji tidak boleh. Okey, baik. Sabar kejap. Keluar nanti baru minum susu. Okey. Baik, yang kedua kita masukkan pula air mineral. Okey. Air mineral boleh, air suling boleh, air pili pun boleh lah. Boleh Maksudnya juga. yang tidak mengandungi nutrien. Salah penutup pula. Okey, baik. Dah selesai, cikgu. Okey. Okey, jadi selepas itu kita perlu, apa yang kita perlukan, Ifan? Kita perlu lakukan uji kaji ni dan kita tinggal selama 3 hari, betul, cikgu? Di mana? Di atas meja. Kita letakkan di atas meja, di tempat yang sama. Sebab yang kita nak kaji ialah faktor nutrien tadi. Okey, jadi sekarang kita tunggulah, Ifan, sama-sama selama 3 hari. Kita tunggu 3 hari, sambil-sambil tu kita ungkapkanlah kata-kata hikmat. Apa tadi, cikgu? Zam-zam ala Kazam. Okey. Jadi yang kita keempat, Ifan angkat dulu kat sini. Okey, kita zoom in sikit. Baik. Dah nampak dah. Jadi kita, Ifan tunjuk keadaannya. Untuk yang A ni, bau pun dah kurang menyenangkan, cikgu. Okey. Ini yang dalam botol di mana ada susu.
Baunya kurang menyenangkan. Okey, dah Boleh rosak. boleh pusingkan sikit Ifan. Pusingkan Biar sikit. dia nampak dalam keadaan dia goncang-goncangkan sikit Okey, macam mana. goncang-goncangkan sikit. Nampak tak? Dia memang dah rosak lah, cikgu. Kan. Jangan buka, Jangan buka. Kalau buka nanti saya pengsan kat sini. Okey. Yang kedua, air mineral lah. Air mineral ni Ada keadaan apa-apa yang menggambarkan dia rosak tak Ifan? tak ada. Memang sama keadaannya seperti 3 hari sebelumnya. Okey, jadi kita catatkan pemerhatian pada jadual Ifan. Baik. Untuk yang pertama, A, okey. Keadaan cecair itu adalah rosak susu Susu rosak lah. Susu rosak. B, tidak rosak. Tidak rosak. Ataupun tidak berubah lah ya. Tidak murid-murid. berubah. Okey, Ifan tulis tidak berubah lah Lain sikit. Okey. Baik, sekarang ni masa untuk kita mentafsirkan data. Ya, Jadi, betul, Ifan. keadaan cecair rosak dengan kehadiran nutrien. Okey. Yang kedua adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ini sama macam hipotesis Ifan buat tadi. Jadi jawapannya adalah nutrien. Nutrien adalah perlu. Okey. Adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kesimpulan. Kita lihat kepada hipotesis kita. Rujuk balik pada hipotesis yang mula-mula Ifan buat. Diterima ke tidak Okey, hipotesis kalau tersebut? Ifan boleh ulang balik cikgu. Hipotesis yang Ifan buat tadi adalah kehadiran nutrien adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau berdasarkan eksperimen yang kita buat tadi, memang hipotesis itu diterima. Okey, bagus Ifan. Saya nak bagi tepuk sikit. Bagi tepuk sikit. Terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya Ifan. Keadaan cecair akan menjadi rosak dengan kehadiran nutrien. Okey, maka lengkap. Jadi dah terbukti bahawa kehadiran nutrien mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita teruskan dengan uji kaji seterusnya Ifan. Yang seterusnya, okey, iaitu baik. keasidan yang sesuai. Penyataan masalahnya adalah adakah keasidan yang sesuai akan mempengaruhi keadaan apel hijau. Okey. Jadi kita pilih satu menggunakan cuka yang berasid dan satu lagi kita akan gunakan air mineral. Okey, baik. Jadi apa yang kamu buat, cikgu? Perlu potong apel tersebut dalam bentuk dadu. Untuk dadu. Bukan dadu yang besar lah Dadu yang besar. Okey, Baik, silakan Ifan. Okey, dalam seperti 3 potongan dia. biasa, Abang Ifan ingin orang kata apa memberitahu kepada semua untuk sentiasa berhati-hati sekiranya ingin menggunakan pisau dan dapatkan pengawas ibu bapa, cikgu. Betul. Okey, baik. Ifan akan potong 2 dulu. Berhati-hati Ifan. Okey, nampak tak cikgu atas sayang kat Ifan, suruh berhati-hati. Sayang. Bukan dengan Ifan je, dengan semua murid di rumah Dengan semua pun. di rumah. Okey. Potong lagi, cikgu. Okey. Boleh belah 4. Okey, boleh belah 4. Baik. Okey, potong lagi. Cukuplah. Cukup dah, Satu botol gunakan dua potongan saja. Dua Okey, potongan saja. masukkan ke dalam kita labelkan dulu. Labelkan dulu. Baik. Yang pertama untuk A, Ifan akan letak uji kaji ada cuka, cikgu, kehadiran cuka. Yang seterusnya untuk yang B, kita letak air sahaja seperti apa yang cikgu cakapkan tadi. Mana yang berasid Ifan? Yang berasid semestinya cuka, cikgu. Okey, silakan Ifan. Letakkan apel ke dalam kedua-dua bekas. Okey, kita masukkan 2, cikgu. 2 cukup. 2. Masuk tak? Alah, tak muat pula, cikgu. Kecilkan sikit, Ifan. Kecilkan sikit. Okey, tak muat, kita kecilkan sikit. Hati-hati ya Ifan. Murid-murid berhati-hati. Pisau tu tajam. Okey. 2. Okey. Yang untuk yang apa ni tadi? Air biasa. Okey. Satu lagi. Masukkan apple. Okey. Jadi tuangkan cuka pada label cuka tadi. Ni pun kena hati-hati kan sebab dia berasid, cikgu kan? Bau. Okey, bau. Okey. Kita masukkan sampai tenggelam Sampai tenggelam. Maknanya banyak lagi, cikgu. Okey. Ya, penuh. Kita masukkan dulu. Okey, tuang-tuang sikit. Ifan memang ada potensi untuk menjadi saintis nampaknya. Menjadi saintis, cikgu. Okey, kita tuang sampai tenggelam, cikgu. Kalau tak tenggelam memang takkan jadi ke, cikgu? Jadi, tapi kita nak pastikan betul-betul tepatlah uji kaji kita ni. Okey, cukuplah tu. Okey, cukup. Okey, tutup. Baik. Okey, baunya agak kuat. Ifan tutup dulu. Jadi, untuk yang air kita masukkan dan tenggelamkan juga, cikgu. Ya, betul. Okey. Baik, kita tutup. Baik. Jadi seperti biasa kita biarkan kat mana ni Fan? Kita biarkan di atas meja juga. Selama 3 hari, cikgu. Okey. Jadi sekarang kita duduk di sini selama 3 hari. Duduk di sini 3 hari. Okey, baik. Ke kita nak tulis ni, cikgu? Belum lagi. Oh, belum lagi. Okey, kita dah buat dulu. Belum tulis lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan hipotesis kita. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita lihat tadi, cikgu bercakap mengenai keasidan. Jadi, apa kata kita letakkan hipotesis? Keasidan,
okey, adalah perlu Keputusan belum keluar lagi, tak apa, kita tulis dulu sekarang. untuk pertumbuhan Mikroorganisme. mikroorganisma. Okey, Manipulasinya ialah manipulasinya adalah keasidan apple boleh cikgu? kurang Okey. tepat. Jenis sebenarnya apa? Sebenarnya jenis cecair lah. Jenis cecair, ataupun Okey, Irfan tulis jenis cecair boleh jenis cecair. Sebab cecairnya ada dua yang berbeza kan? Betul. Ada cuka dan juga air. Okey. Bergerak balasnya? Keadaan apple. Tepat. Baik. Wah. Anak Okey. murid idaman semua guru ni. Okey, baik. Yang kita malarkan di sini adalah Jenis? apple. Boleh? Betul, tepat. Jenis Okey, dah lengkap itu, maka kita nak tengoklah keputusannya. Irfan? Seperti biasa, kita tidak akan tunggu selama 3 hari di sini. Sebab Okey. semua orang akan balik ke rumah. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita akan ungkapkan kata-kata hikmat, iaitu cikgu, Zam-Zam ala Kazam. Okey, silakan Irfan. Kita angkat dulu. Okey. Yang pertama kita lihat yang cuka, cikgu. Okey, cuka ini keadaannya. Perhatikan betul-betul Okey. Irfan. Perhatikan keadaannya. Okey, Ini dah okey. cuka, masih okey lagi. Masih okey nampaknya. lagi. Okey, yang kedua. B. Irfan, Kenapa warna Kejap, ni? Irfan. Okey. Apa kata kalau Irfan keluarkan je dulu, letak atas meja Irfan? Letak atas meja. Biar Okey, murid okey. nampak perbandingan antara kedua-dua. Baik. Kita kena fokus cikgu nak lihat kepada perbezaan. Baik. Kalau untuk cuka ni cikgu, okey, nampaknya macam tak berubah. Tapi kalau yang ada air ni, warnanya pun dah pudar cikgu. Ya. Dan kalau kita tengok semuanya dah ada yang tenggelam ke bawah dan dia sedikit mengecut. Mengecut. Betul. Kan? Saiznya berbeza dengan yang di dalam cuka. Sebab di dalam air itu kemungkinan besar mikroorganisma boleh bertumbuh. Jadi menyebabkan ia rosak. Okey. Jadi murid-murid di rumah juga perlu tahu sebenarnya kebanyakan makanan yang rosak adalah disebabkan oleh kehadiran mikroorganisma. Betul. Okey. Jadi sekarang, apakah keputusan pemerhatian yang Irfan boleh buat? Baik, berdasarkan apa yang kita lakukan tadi, uji kajian kita buat 3 hari tu, yang kita keluarkan Zam-Zam ala Kazam tu, jadi untuk botol A, keadaan potongan apple selepas 3 hari yang Ifan boleh nampak cikgu tidak berubah. Botol A tadi kita letak apa? Cuka. Cuka, okey. Tidak berubah. Untuk B, berubah, boleh cikgu? Boleh berubah jadi Ataupun rosak. Ya, okey. rosak lah. Rosak. Nak ke Irfan makan yang daripada tu? Tak nak. Tak apa dah. Terima kasih. Okey, teruskan Irfan. Kita nak tafsirkan data pula seterusnya, di mana keadaan apple hijau rosak dengan kehadiran asid, boleh cikgu? Boleh. Okey, kehadiran asid. Okey. Yang B pula, asid yang sesuai. Sekejap, sorry. Okey. Keadaan apple hijau rosak dengan kehadiran asid. Tadi apple tak rosak, Afan. Betul. Jadi sebenarnya keasidan yang keasidan yang tidak sesuai. Keasidan yang sesuai. Keadaan apple hijau rosak dengan keasidan yang sesuai. Okey. Bila sebut perkataan keasidan yang sesuai, bukan bermakna benda tu beresid. Tapi keasidan yang sesuai tu membolehkan dia bertumbuh. Contohnya kalau neutral. Neutral dia punya asid dia berapa? 7 cikgu? Kalau neutral 7 macam tu kan. Okey. 7. Jadi 7 dia sesuai. Keasidannya 7 sesuai. Dia tak semestinya kalau kita sebut keasidan maksudnya dia beresid. Okey. Dia betul lah cikgu, maknanya Ifah boleh jawab kat sini keadaan apple hijau rosak dengan kehadiran asid Bukan dengan keasidan yang sesuai. Okey. Baik. Ifah akan betulkan balik jawapan Irfan. Di mana rosak dengan keasidan yang sesuai. Okey, baik. Itulah proses pembelajaran. Betul, kadang-kadang kita salah. Kita belajar cikgu, tak ada masalah. Okay. Jadi, baik. Yang kedua, keasidan yang sesuai. Di sini. Okey, keasidan yang sesuai adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Baik, sama dengan Irfan punya hipotesis tadi. Ya, hampir sama kan? Jadi hipotesis dia di sini diterima atau ditolak? Diterima. Okey, betul. Baik. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, keadaan apple hijau akan menjadi rosak. Cikgu dengan keasidan yang sesuai. Boleh cikgu? Betul. Okey, keasidan yang sesuai. Kalau dalam kes tadi kita tengok, maksudnya dalam keasidan sesuai ialah dia punya pH tu sama dengan air pili tu. Tapi keasidan tak sesuai kalau dekat dalam cuka tadi. Terlalu beresid untuk apple. Dan
mikroorganisma Bertumbuh. Jadi Okey. kita dah belajar kali ini dua faktor lagi, iaitu keazidan yang sesuai Baik. dan juga apa Irfan? Nutrien, cikgu. Kehadiran Nutrien. Okey. Dengan ada duanya faktor ini, maka mikroorganisma pun boleh bertumbuh. Jadi jelaslah bahawa dengan kehadiran nutrien dan juga kehadiran asid ataupun keazidan yang sesuai, berlakulah pertumbuhan mikroorganisma. Baiklah Cikgu Atta, terima kasih untuk penjelasan dan perkongsian ilmu untuk segmen kali ini. Banyak Irfan belajar dan Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga telah pun mendapat ilmu setakat ini. Baiklah, sekarang Cikgu, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita dengan pelbagai lagi perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Atta. Jangan ke mana-mana. Tahukah kawan-kawan, makanan yang dicemari oleh bakteria keracunan makanan mungkin mempunyai rupa, rasa dan bau yang normal. Contoh-contoh bakteria keracunan makanan ialah daripada kumpulan Salmonella dan E. coli.